Rashid, Allah bagi kelebihan kat dia. Dia ni kalau cakap dia boleh mengajuk orang. Dia kalau mengajuk orang sebiji macam orang. Jadi kawan-kawan ramai Rashid ni. Sebab dia ni jenis pelawak. Orang kita suka kawan-kawan orang macam ni. Bila stres, duduk lepak dengan dia, dia buat lawak, kita pun gelak. Kita duduk tunggu punchline. Sebab kita dah ready nak gelak. Ada orang macam tu. Dan kadang-kadang orang macam ni pun ada ramai orang tak suka kawan dia. Kadang-kadang lawak dia tu menyakit hati. Kadang-kadang dia guna bahan lawak dia tu bahan yang tak kena. Ada orang macam tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana kasih sayang limpah kurnia yang sedang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi. Saat dan ketika ni Allah Ta'ala himpunkan kita dalam bulan yang sangat baik, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadiahkan khusus buat saya dan tuan-tuan semua. Mungkin kita melangkah masuk dalam Ramadan, tapi tak ada siapa yang tahu sama ada esok dia melangkah masih dalam Ramadan atas dunia ni ataupun langkahan kaki dia esok di alam yang seterusnya daripada kehidupan dunia ni. Sebab tu syukur ni benda yang sangat besar. Dikala Allah Ta'ala hadirkan kebaikan kepada hamba dia untuk mentaati segala perintah dia, sebenarnya itulah hadiah yang cukup besar yang Allah Ta'ala bagi. Ramai orang yang Ramadan dah masuk dah, tapi hati dia tak masuk lagi dalam Ramadan. Ramai orang yang Ramadan dah masuk dah, tapi belum dapat taufik untuk salat berjemaah. Ramai orang yang Ramadan dah masuk dah, tapi masih lagi berzina. Ramai orang yang Ramadan dah masuk dah, tapi masih lagi sibuk dengan arak judi. Ramai orang Ramadan dah masuk dah, tetapi masih lagi tak sempurna tutup aurat. Sebab tu bila Allah bagi kebaikan, kita syukur. Pasti Allah akan tambahkan nikmat daripada kebaikan. Allah firman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Tuan-tuan, setiap kali masuk Ramadan ni mesti ayat ni tuan-tuan akan terngiang-ngiang, akan diulang-ulang. Inilah ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kemuliaan bulan ni. Siapa sahaja yang memiliki perkara ni, maka dia akan dimuliakan seperti mana Allah memuliakan bulan ni. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Inilah bulan yang Ramadan. Padanya lah Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan Al-Quran. Apa tujuannya? Hudal linnas, untuk jadi petunjuk pada manusia. Siapa yang ambil Al-Quran dalam hidupnya, maka dia sedang berjalan atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa letak Al-Quran tepi pada kehidupannya, maka sebenarnya dia sedang merosakkan dan menghilangkan bahagia pada kehidupannya. Allah sebut dalam ayat yang lain, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada qala Allah wa qala Rasul, fa inna lahu ma'ishatan
dinka, untuk dia kehidupan yang susah. Allah beritahu bukan kematian yang susah. Allah beritahu bukannya hari kebangkitan yang susah. Allah beritahu hidup ni, saat ni, ketika ni, atas dunia ni susah. Walaupun dia ada semua. Dia ada kereta besar, dia ada rumah yang baik, dia ada keluarga yang ramai, dia ada isteri yang cantik, dia ada anak-anak yang taat, tapi dia sendiri tak pegang pada Al-Quran. Allah kata sebenarnya hidup dia susah. Bergelora jiwa dia, dia tak tenang. Walaupun nampak muka senyum, jauh daripada sudut hati dia kosong. Sebab tu ramai orang yang mengadu, dia ada semua dah, tapi dia rasa macam kosong. Sebab Allah beritahu, orang yang kaya bukannya orang yang Allah bagi dunia. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Orang yang mana dimasukkan kekayaan dalam hati dia, inilah orang yang paling kaya sekali. Orang yang memenuhkan kehidupannya dengan berpegang pada tali Al-Quran. Dan Al-Quran itu kata Allah, bayyinat, ialah penerang, ialah yang dihadirkan oleh Allah untuk menerangkan minal huda wal furqan, untuk menerangkan tentang jalan hidayah dan antara pembeza di antara yang halal dan yang haram. Ini Quran. Siapa saja buat keputusan untuk ambil Quran, hidup dia akan diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, satu orang syekh cerita, Syekh Khalid Ar-Rashid, satu orang ulama Arab. Dia beritahu berkenaan dengan satu orang lelaki. Dia tak beritahu siapa lelaki ni pada dia, tapi dia kata nama lelaki tu Rashid. Rashid ni satu orang yang Allah bagi segala kebaikan-kebaikan dunia, komplit, hidup dia cantik. Rumah ada, isteri ada, kereta ada, pekerjaan baik. Tapi Rashid tak pernah pedulikan agama. Dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak pernah peduli dengan Quran, dia tak pernah peduli dengan salat, dia tak pernah peduli perintah Allah, sunnah Nabi. Dia letak semua ni tepi. Cuma satu hari itu Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan satu ujian daripada kehidupan Rashid. Tuan-tuan, bila Allah uji kita saat dan ketika ni, lalulah ujian tu dengan ketaatan pada Allah. Jangan pernah bersoal, jangan pernah petikai kata, ya Allah, kenapalah Allah uji aku ni? Kenapalah asyik aku yang lepas hari tu ujian ni ujian lain pula datang ni? Ya Allah, aku tak boleh Allah mengadu kepada Allah dengan kebaikan, ketaatan dan keampunan, bukan mengeluh di atas segala keadaan ujian. Orang yang mengeluh di atas ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, dia tak akan dapat kebaikan pada ujian tu. Tapi orang yang menghadirkan istighfar, yang bersyukur dengan segala keadaan yang Allah bagi, untuk dia kebaikan walaupun orang nampak teruk. Rashid, Allah bagi kelebihan kat dia. Dia ni kalau cakap, dia boleh mengajuk orang. Dia kalau mengajuk orang sebiji macam orang tu. Jadi kawan-kawan ramai Rashid ni. Sebab dia ni jenis pelawak. Orang kita suka kawan-kawan orang macam ni. Bila stres, duduk lepak dengan dia buat lawak, kita baru gelak. Kita duduk tunggu punchline. Sebab kita dah ready nak gelak. Ada orang macam tu. Dan kadang-kadang orang macam ni pun ada ramai orang tak suka kawan dengan dia. Kadang-kadang lawak dia tu menyakit hati. Kadang-kadang dia guna bahan lawak dia tu bahan yang tak kena. Ada orang macam tu. Rashid, ada orang yang rapat dengan dia dan ada orang yang jauhkan diri pada dia kerana ketajaman mulut dia. Satu hari lepas balik kerja, dia duduk lepak dengan kawan-kawan dia kat kedai makan. Tuan-tuan, suasana dekat Arab ni, kalau tuan-tuan pergi Madinah, Mekah lebih kurang, yang suka duduk kedai makan, duduk kat mut'am lama-lama, sembang lama-lama, minum Bipsi. Bukan Pepsi, dan Bipsi. Bahasa Arab kan tak ada huruf pa, dan Pepsi jadi Bipsi. Dan kawan saya, sepupu saya itu, kita bawa dia pergi umrah. Sampai dekat Mekah, dia kata, Ustaz, air Bipsi. Oh, tak pernah minum kat Malaysia. Kat Malaysia tak nak sentuh air Pepsi. Dekat Mekah sehari 4 tin. Sebab dia kata, Ustaz ni bukan air Pepsi, teman ni Bipsi. Saya kata sama, dua-dua potong juga. Dan lebih potong lah. Potong kaki. Tuan-tuan, satu hari di saat Rashid duduk tengah dengan kawan-kawan dekat kedai makan, buat lawak, kawan ketawa, buat lawak, kawan ketawa. Kawan-kawan pun tunggu lawak dia. Dan sampai pada satu masa dia buat lawak, kawan pun kadang-kadang lawak, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Bila tak jadi, ini semua jadi krik-krik.
ni lawak apa? Dan sampai dia dah tak ada idea nak buat lawak. Tiba-tiba satu orang buta lalu dia tahan kaki orang buta tu jatuh. Bila orang buta tu jatuh, mereka ketawakan orang buta. Dah tak ada benda nak buat lawak, lah kali orang buta pun jadi bahan lawak dia. Orang buta tu bangun, tengok belakang, cari-cari tak nampak. Siapa yang tahan kaki yang jatuhkan dia. Dalam keadaan tu tiba-tiba ada orang telefon. Kata Rashid, isteri aku telefon. Aku angkat. Isteri aku tanya, abang dekat mana ni? Saya dah tak tahan ni, nak bersalin sangat-sangat dah. Baru dia tahu ingat, bini kat rumah tu 9 bulan mengandung. Dia kadang-kadang orang lelaki bila duduk ramai-ramai kawan-kawan dia terkenang balik zaman bujang. Dia terlupa sekejap ahli keluarga kat rumah. Dia punya mengetih dia sambil tengok wrestling kedai mamak. Tuan-tuan, Rashid bila tengok isteri telefon, bergegah lari balik. Baru teringat isteri dah sampai tahap yang kritikal, nak bersalin sangat-sangat dah. Sampai di rumah terus suruh isteri bawa pergi hospital. Sampai di hospital tolak masuk dalam labor room. Doktor kata, Rashid masuk sekali, tengok isteri kamu bersalin. Tengok isteri kamu bersalin. Rashid kata, minta maaf doktor, saya tak boleh. Saya tak boleh tengok darah, saya hemofobia. Kalau saya tengok darah saya pingsan. Ada orang macam tu tuan-tuan. Pakcik saya macam tu. Dulu anak dia umur 2 tahun, berlari depan rumah, lari-lari jatuh, lutut berdarah. Bila lutut berdarah, dia datang nak tolong angkat. Tengok lutut anak dia berdarah, dia pingsan. Lah kita angkat, dia buat masuk, anak dia berdarah tadi jalan kaki masuk ke rumah. Orang lain yang jatuh, orang lain yang kena angkat. Ada orang macam tu, Allah bagi dia hemofobia. Kata Rashid, tak apa, saya tinggal nombor telefon saya, nanti isteri saya selesai bersalin, telefon saya datang. Selesai. Doktor telefon, bergegas Rashid sampai hospital. Alangkah seronoknya Rashid tengok isteri dia tengah duka anak pertama dia. Begitu gembira Rashid. Dikurniakan cahaya mata Allah ni tuan-tuan. Walaupun kita sibuk dengan kemaksiatan, Allah masih lagi bagi nikmat. Allah tak potong nikmat tu daripada mulut kita. Allah tak terus hilangkan lidah kita bila kita bercakap benda yang tak baik. Allah tak hilangkan penglihatan kita bila kita tengok benda yang haram. Allah bagi peluang untuk taubat. Ya ayyuhalladzina amanu. Bila tuan-tuan buka Al-Quran sampai pada ayat, setiap kali sampai pada ayat ya ayyuhalladzina amanu, bawa bertenang, pause sekejap, ambil terjemahan, tengok apa yang Allah nak pesan lepas pada tu. Kerana panggilan selembut-lembutnya daripada Allah kepada orang yang beriman, khusus orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu taubatlah pada Allah. Allah suruh orang beriman, bukan orang berdosa. Allah tak kata ya ayyuhal fasiqun. Allah tak kata wahai orang berdosa. Allah kata wahai orang-orang yang beriman. Siapa saja yang menghadirkan keimanan, kecintaan pada Allah, Allah beritahu, tubu ila Allah taubatan nasuha. Bertaubatlah pada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Taubat nasuha. Ada orang yang main jumpa ustaz, kata ustaz saya dah taubat dah. Saya taubat dah, masuk Ramadan ni saya sungguh-sungguh saya taubat dah. Dulu saya kuat mengumpat. Masuk Ramadan ni saya dah taubat, saya dah janji dengan diri saya takkan lagi mengumpat sampai mati. Cuma ustaz nampak dah ada budak belakang tiang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz tu kata taubat dah. Baru lepas kata taubat, tunjuk pula orang belakang tiang. Taubat bukan kat sini. Taubat kat sini. Zahir daripada akhlak. Asa rabbukum an yukaffira sayyi'atikum, mudah-mudahan Allah ampunkan kamu dosa-dosa kamu, wa yudkhilakum jannat, dan Allah masukkan kamu dalam syurga. Syurga atas dunia dulu dia dapat sebelum dia dapat syurga ke akhirat. Syurga atas dunia ialah bahagia dan tenang. Apa saja datang kat dia, hati dia tenang, mulut dia beristighfar pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Rashid seronok dapat anak pertama. Tiba-tiba doktor datang pegang belakang. Doktor kata, Rashid, ini semua ujian daripada Allah. Jangan kamu merungut atau apa-apa. Anak kamu ni buta. Anak kamu ni buta. Tuan-tuan, Allah kadang-kadang bila kita buat salah, cash Allah bagi. Allah bagi cash. Allah rotan sikit supaya apa? Dengan rotan tu kita sedar, dengan rotan tu kita bangun. Tapi ramai orang yang Allah rotan terduduk dah pun, menerak dah pun, tak bangun-bangun masih lagi tetap dengan dosa dan maksiat. Allah bukan nak kita terus dengan maksiat. Keinginan Allah ialah kita balik pada dia. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, Allah bagi kita.
Ma gharraka bi rabbikal karim. Ustaz kami masa ajar tafsir daripada surah ni, kata guru kami, ketika Allah memanggil ya ayyuhal insan, bukan macam kawan panggil kawan, bahkan kelembutan Allah terhadap pendosa ialah lebih daripada seorang ibu pada anak dia. Seolah-olah Allah bagi tahu, oh mere bande, मैं तो तेरे रब था, क्यों मुझे छोड़ के चला गया, wahai hamba, bukankah aku ni Tuhan kamu? Kenapa kamu berpaling daripada aku? Kenapa kamu masih lari dan tinggalkan aku? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Tidakkah bagaimana kamu lihat bagaimana aku ciptakan kamu? Adakah kecacatan di dalam penciptaan terhadap diri kamu? Allah suruh tengok balik, cacat ke? Ada kurang ke? Wallahi lebih pada apa kita doa yang Allah bagi ini. Orang Rashid tuan-tuan, dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Dia kata aku tak pernah ada anak buta macam ni. Anak aku tak buta dan ni bukan anak aku. Betapa solehahnya isteri dia tadi. Isteri dia kata, bang, ni anak kita. Kalau abang tak mengaku dia anak pun tak apalah, saya jaga dia. Saya namakan dia Salim. Tuan-tuan, Salim ialah anak sulung pada Rashid. Saya pendekkan cerita 10 tahun berlalu. 10 tahun berlalu. Rashid tak pernah anggap Salim tu anak, dan Rashid tak pernah rasa kewujudan Salim dalam rumah tu, sehingga Allah bagi lagi 2 anak kat dia. Allah bagi Umar, Allah bagi Khalid. Mana-mana Salim Rashid pergi, Rashid akan kata, anak aku ada 2 orang, ini Umar wa hadha Khalid. Ini Umar, ini Khalid. Ini Umar, ini Khalid. Nama Salim tak pernah disebut dan tak pernah dipedulikan oleh Rashid. Cuma hari itu hari Jumaat. Kata Rashid, jangan tanya aku salat subuh, memang aku tak salat. Dan hari itu aku bangun awal. Pukul 11 pagi dia dah bangun. Dan untuk dia awal, hari Jumaat hari cuti. Di Arab hari Jumaat cuti. Dan dia siap-siap untuk pergi ke ofis dia, ada majlis ke ofis dia. Dia lalu di depan bilik Salim, dan ketika tu Salim menangis. Wallahi sebelum ni dia tak pernah peduli pun tangisan Salim, tapi hari itu tak tahu kenapa. Dia rasa nak tanya pada Salim, dia berhenti depan bilik Salim, dia pusing pada Salim, dia kata, Salim, kenapa menangis? Salim ni ayah dia tak pernah cakap dengan dia. Tiba-tiba hari itu ayah dia tanya dia satu soalan, menyebabkan dia terhenti menangis. Tapi dia tak jawab. Maka Rashid pergi duduk sebelah Salim. Kata Rashid, aku pun tak tahu hari itu kenapa aku buat macam tu. Allah Ta'ala, tuan-tuan, jangan kita pernah putus asa dengan rahmat Allah. Salim ditanya lagi oleh ayah dia. Salim beritahu dekat ayah ni, kenapa kamu menangis ni? Kalau ayah boleh tolong, ayah tolong. Kata Salim, ayah hari ni hari Jumaat. Sepatutnya masa-masa ni Umar dah pegang tangan saya bawa pergi masjid. Saya takut saya tak dapat duduk di saf yang pertama untuk mendengar khutbah ketika salat Jumaat nanti. Betapa satu orang buta berlumba-lumba duduk saf yang depan. Macam mana hari ni ramai orang yang celik. Tapi tak peduli pun duduk saf depan ke belakang. Tuan-tuan, kata Rashid, aku pun tak tahu kenapa aku bagi tahu pada Salim, wahai Salim, mungkin Umar ikut teman ibu kamu pergi pasar, tak apa, hari ni ayah bawa pergi solat Jumaat. Rashid kata, aku pun tak ingat bila kali terakhir aku solat Jumaat. Hari itu tiba-tiba aku rasa nak bawa dia pergi solat Jumaat. Aku tarik tangan Salim, aku buka pintu kereta. Salim kata, ayah, bukanlah jauh masjid dengan rumah kita. Bukankah Nabi SAW berpesan dalam hadis Nabi yang lebih kurang mafhumnya, satu orang yang berjalan pergi masjid, setapak langkahannya Allah ampun satu dosa, Allah bagi satu pahala, Allah tingkatkan satu darjat. Kata Rashid, aku tutup kereta balik, aku tarik Salim jalan kaki. Kami sampai dekat masjid. Aku pernah lupa betapa ketenangan berada kat masjid, kata Rashid. Alhamdulillah, walaupun orang dah ramai sampai, tetapi kami dapat duduk di saf yang paling depan. Kata Rashid, aku dengar khutbah hari itu sama-sama dengan Salim. Kami solat Jumaat sama-sama. Dan selepas solat Jumaat, Salim kata, ayah, boleh ambil Quran? Saya nak baca. Kata Rashid, aku cukup heran. Salim buta, mana boleh baca? Tapi Salim minta Quran, aku tak mau kecewakan dia, aku ambil Quran. Aku letak di atas riba Salim. Salim kata, ayah, boleh tak buka surah Al-Kahfi? Dan aku buka surah Al-Kahfi. Wallahi, kata Rashid, Salim mula baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
رحيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Kata Rashid, Salim tak baca satu ayat surah Al-Kahfi. Salim tak baca 2 ayat surah Al-Kahfi. Salim buta, dia tak baca 3 ayat surah Al-Kahfi. Salim tak pernah tengok Quran, dia tak baca 5 ayat surah Al-Kahfi. Salim tak tahu macam mana rupa tulisan dalam Al-Quran. Salim tak baca 10 ayat surah Al-Kahfi. Salim tak tahu macam mana baris-baris dalam Al-Quran. Salim baca 110 ayat surah Al-Kahfi. Tuan-tuan, kalaulah di akhirat nanti Allah letak kita kat sebelah, Salim kat sebelah, apa kita nak jawab dengan Allah tentang hak Al-Quran yang hak ini sikit kita telah abaikan? Salim buta. Kata Rashid, wallahi selama ni aku ingat Salim buta. Rupanya yang buta aku, kata Salim, kata Rashid. Yang buta aku. Salim, Allah tak bagi mata kat dia, tetapi Allah bagi hati yang cukup celik pada dia. Tapi Allah bagi mata pada aku, tapi hatiku padam, kata Rashid. Aku tak ingat bila kali terakhir aku baca Quran, kata Rashid. Aku ambil Quran, aku buka Quran, aku baca dan aku baca dan aku baca dan aku baca, sehingga berlinangan air mata aku. Wallahi, begitu jauh aku dengan Quran, kata Rashid. Hari ini Salim bukan tarik tangan aku pergi, bukan aku tarik tangan Salim pergi masjid, tetapi Salim pimpin tangan aku untuk balik dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rashid, hatiku kini berubah melihat dunia ni. Aku tarik tangan Salim balik. Ketika aku sampai di rumah, isteri aku berada depan rumah, keresahan wajah dia, kegelisahan nampaknya. Ketika dia tengok aku pegang tangan Salim, isteri kata, wallahi bang, 10 tahun tak pernah henti saya doa. Yang pertama, untuk Allah bawa abang dekat dengan dia. Yang kedua, untuk Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati abang untuk terima dia. Tuan-tuan, 10 tahun doa baru Allah bagi. Kita doa kadang-kadang baru sehari, Allah tak bagi. Kita kata Allah tak bagi ni, aku dah minta dah, Allah tak bagi ni. Berdoa baru seminggu, Allah tak bagi ni. Tuan-tuan, ada orang yang doa sampai hari ni, Allah tetap tak bagi, tapi dia terus kata apa? La taqnatu min rahmatillah. Dia tetap pegang Allah begitu, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampun semua dosa, Allah ampun semua dosa. Allah tak bagi, bukan Allah tak bagi, Allah belum bagi. Mungkin Allah simpan kat akhirat. Kata ulama, kata guru kami, kalaulah Allah Ta'ala bentangkan semua doa-doa yang Allah tangguhkan di dunia, dan Allah bentangkan negeri akhirat, pasti tergigit kuku dan hancur semua kuku-kuku kita bila kita melihat bagaimana Allah Ta'ala melunaskan semuanya. Sehingga ada yang mengatakan, alangkah baiknya kalaulah kat dunia dulu satu doa pun Allah tak bagi, Allah bagi akhirat semua. Tuan-tuan, teruskan berdoa, hadirkan dengan Quran. Kata Rashid, aku berubah mulai hari itu. Kawan-kawanku bukan kawan-kawan yang sembang-sembang dunia ketawa-ketawa, tapi kawan-kawanku ialah kawan-kawan masjid. Percakapan kami meningkatkan iman dan seringkali menghadirkan derayan air mata. Satu hari kawanku ajak pergi dakwah, belajar agama jauh-jauh sikit, beberapa bulan. Keluar dakwah. Kata Rashid, aku ni baru belajar dekat dengan agama ni. Kamu semua dah ajak aku keluar jauh-jauh belajar agama ni. Aku bersyarat dengan isteri, balik rumah kata, bang, ni sayang ni, abang ni ada kawan-kawan ajak belajar agama jauh-jauh, macam mana? Isteri kata, bang, bila saya siap abang keluar. Tuan-tuan, ni isteri yang faham. Dia faham hanya dengan agama keluarga akan bahagia, hanya dengan ketaatan kepada Allah keluarga bahagia. Dia siapkan beg suami dia. Rashid kata, aku keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan di jalan Allah Ta'ala, setiap kali aku telefon rumah, aku rindu nak bercakap dengan Rashid, dengan Salim. Sebelum tak pernah peduli kan. Orang yang paling aku rindu, kata Rashid, ialah Salim. Sehingga beberapa hari sebelum balik, aku tak telefon rumah. Aku nak buat kejutan. Sampai rumah aku ketuk pintu, Omar buka pintu. Omar tengok aku datang, aku sampai rumah, dia salam dengan aku, dia peluk aku. Khalid daripada jauh, umur 4 tahun berlari, aku angkat Rashid, aku peluk, aku angkat Khalid, aku peluk Khalid, aku cium Khalid. Isteri aku datang, melihat aku dah balik, air mata kerinduan menitis ke pipi dia, lantas dicium tangan aku. Aku terjenguk-jenguk ke dalam rumah. Aku tanya pada isteri aku, aina Salim? Salim mana Salim? Sebelum sempat isteri aku jawab, Khalid umur 4 tahun dah dukung. Dia kata dulu, baba Salim indallah fil jannah. Salim sekarang ni ada dengan Allah dalam syurga. Kata Rashid, aku terkejut apa yang berlaku ni. Isteri aku kata, bang, beberapa hari lepas Allah uji Salim sakit demam teruk.
Dan kami pergi hospital, Allah sayang dia, Allah ambil dia, dan dia telah pun diselesaikan, dikebumikan jenazah dia. Kata Rashid, aku tak dapat tahan derayan air mata tu. Wallahi 10 tahun Allah cuma letakkan Salim dalam rumah tu semata-mata untuk tarik aku dekat dengan Allah. Bila mula aku melangkah dekat dengan Allah, Allah ambil balik Salim daripada aku. Anak-anak kita bukan kita punya, isteri kita bukan kita punya, suami kita bukan kita punya. Hargai saat ni, kerana sampai saat dan ketika Allah akan ambil mereka daripada kita, dan Allah tak perlu izin daripada siapa-siapa. Bila Allah nak ambil, Allah ambil. Hargai hari ini, masukkan agama dalam rumah tangga, hidupkan halqah-halqah Quran, hidupkan majlis-majlis ta'lim, bangunkan hati-hati ahli keluarga kita untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sebelum hari yang terlambat, yang kita terkejut, yang sebelum sempat kita bersiap. Semoga Allah buka hati kita. Semoga saya sendiri yang bercakap Allah Taala bagi kebaikan. Sebelum saya tutup ni tuan-tuan, saya nak iklan sikit. Ada sahabat saya letak dekat mana tadi? Dekat belakang ada sikitlah barang daripada kami, kayu sugi. Tuan-tuan, usahalah untuk amalkan kayu sugi. Antara perkara yang Nabi Muhammad tak pernah tinggal, sahabat yang sentiasa rapat dengan Nabi ialah kayu sugi. Nabi tak pernah tinggal kayu sugi mana-mana. Tuan-tuan, jaga kayu sugi. Ada kat belakang yang kedua ada buku doa sikitlah. Saya susun sendiri buku doa ni. Banyak doa saya letak, termasuklah doa masak nasi. Jarang orang zikir masak nasi. Zikir masak nasi semua saya boleh. Nak kacau nasi, nak letak payuk atas kuali, atas dapur, semua zikir-zikir tu saya letak dalam ni. Dan yang mana ulama-ulama kita ajar, dan doa-doa daripada hadis-hadis Nabi saya letak antara dia ialah doa bersugi. Dan saya cuma nak kongsi satu doa dengan tuan-tuan malam ni. Doa ni penting lah. Kira saya ingat doa ni doa kedua terpenting kot dalam Ramadan ni. Doa terpenting dalam Ramadan ni saya ingat Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu doa paling penting sekali. Doa yang kedua terpenting, ini doa masuk bazar. Hari ni masuk bazar tak baca doa, itulah semua benda dia belasah. Rasa nak beli semua. Saya ingat kalau ada orang buka stall selipar Jepun, celup tepung pun habis dia laku. Sebab apa? Ramadan ni dah lapar, semua benda nak beli. Nabi ajar baca doa masuk pasar. Doa dia 4 baris, pendek. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 4 baris. Tuan-tuan, kata Umar, Nabi SAW bersabda, barang siapa baca doa ni masuk pasar, Allah bagi 1 juta keampunan untuk dia, Allah bagi 1 juta pahala kat dia, Allah angkat 1 juta darjat dia. Bila Nabi ajar doa ni pada sahabat Abu Hurairah dalam majlis, selesai Nabi ajar doa ni, Abu Hurairah bangun keluar masjid. Tak lama masuk duduk balik dalam masjid. Sahabat tanya, wahai Abu Hurairah, di mana? Abu Hurairah kata, aku pergi pasar. Buat apa? Baca doa tadi. Tuan-tuan, bukan beli sayur, bukan beli kurma. Dia semata-mata pergi baca doa, keluar balik masuk dalam masjid. Kerana mereka ialah orang-orang yang takut ada satu sunnah Nabi tercicir dan mereka mati. Macam mana mereka nak berdepan dengan Nabi ke akhirat nanti? Hari ni berapa banyak sunnah yang saya dah cicirkan. Kita usahalah tuan-tuan supaya kita dapat sempurnakan semua. Dan ada lagi beberapa barang kat sana, tuan-tuan boleh tengok. Antara dia sarang burung, dia tokek sarang burung, produk dia sendiri. Dan insya-Allah pada bulan 11 musim sejuk, saya akan bawa satu jemaah untuk tunaikan umrah. Jadi tuan-tuan ada yang berkeinginan untuk tunaikan umrah pada bulan 11 ni musim sejuk, tuan-tuan boleh bagi nombor juga dekat, boleh bagi nombor telefon tuan-tuan dekat sahabat saya insya-Allah. Nanti kita akan forwardkan detail dan insya-Allah musim sejuk. Dan banyaklah tempat-tempat yang kita bawa yang jarang travel bawa. Antara dia kita bawa pergi ke Badar. Dan kita ziarah Badar di tempat medan peperangan yang pertama dalam Islam. Yang kedua kita bawa pergi ziarah telaga-telaga yang biasa Nabi guna, yang biasa Nabi minum. Antara dia Bir Aizik. Bir Aizik tu dekat je dengan Masjid Quba, tapi jarang orang pergi sebab dia private land. Dia lintas daripada Masjid Quba tu, lintas jalan tu ada satu pintu besi. Kena telefon owner dia dulu kata nak datang. Bila datang baru dia buka pintu. Bila dia buka pintu, air telaga tadi baru dia switch on dia punya engine. Barulah air telaga tu dia isi dalam kolam. Nak mandi pun boleh. Air telaga tu Nabi SAW ketika berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sebelum Nabi sampai ke tapak Masjid Nabawi sekarang ni, Nabi sampai dulu ke kampung Saniyatil Wada'. Di situ Nabi tinggal di satu rumah sahabat yang bernama Sayyidina Kalthum bin Hidim. Kalthum bin Hidim, rumah dia yang Nabi duduk sampai hari ni kekal macam tu, tak diubah langsung. Tuan-tuan boleh tengok, itulah tempat mula-mula Nabi sampai dan Nabi duduk di kota Madinah. Kemudian Nabi SAW pergi ke telaga depan pada rumah tadi. Nabi duduk dekat situ. Nabi minum air dia. Nabi kata air ni payau, air ni tak boleh nak minum. Sehingga apa yang Nabi buat, Nabi telah ludah air liur Nabi masuk dalam telaga tu. Sampai hari ni telaga tu masih ada. Sampai hari ni telaga tu masih boleh minum. Nama telaga tu ialah Telaga Aizik.
Telaga Aizib. Kita juga akan dibawa ke Telaga Hajim. Itu pun telaga yang jarang orang pergi. Dekat Uhud belah dalam, belah belakang kita bawa pergi. Kalau tuan-tuan pergi ke Jabal Silak di tempat peperangan Khandak, biasa akan bawa pergi depan lah. Depan tu ada masjid yang dibina di zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz. Di depan highway tu, depan jalan raya. Jalan raya tu dulu Khandak yang digali oleh para sahabat. Tapi kali dah jadi jalan raya, dekat belakang bukit tu ada satu dom dibuat lebih kurang. Itu tempat Nabi berehat dulu ketika mereka menggali parit Khandak. Banyak tempat kita pergi. Jadi tuan-tuan kalau berkeinginan mungkin dah pergi 3-4 kali umrah. Kali ni nak pergi ziarah tempat-tempat ni. Dan kita ada kawan-kawan pelajar-pelajar Madinah yang akan ambil kita, yang akan bawa kita jadi mutawif kita dekat sana lagi. Jadi tuan-tuan boleh ambil bagi nombor telefon tuan-tuan kat sahabat saya nanti insya-Allah. Banyak tempat kita akan ziarah daripada tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk dan pijak insya-Allah. Yang baik daripada Allah Taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian insya-Allah. Kita sambung dengan salat sunat witir.